Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina بهديهم إلى الحقيقة المجاذة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Alhamdulillah, hari ini masuk hari yang ketiga, tapi kita telah mula di page kita, iaitu page Midrajul Fawatih sendiri atas nama kitab ini. Jadi insya-Allah tuan-tuan dah mulai masuk. Jadi kita kita menyambung lagi pengajian kita di muka surat, masih lagi hadis pertama, iaitu di muka surat yang kita sambung pada muka surat 124. Hari ini muka surat 124. Semalam kita telah terangkan mengenai innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat, ada sedikit sebahagian yang diterangkan. Mungkin insya-Allah di akhir majlis ini saya akan, tuan-tuan boleh menanya satu dua soalan, saya boleh jawablah, tapi tak banyaklah, satu dua soalan sahaja, tapi bersangkut paut dengan apa yang kita pelajari je. Jangan tuan-tuan tanya yang lain, jadi panjang ceritanya pula. Jadi insya-Allah hari kita sampai kepada muka surat 124 dalam jilid pertama dalam jilid pertama Midrajul Fawatih, iaitu pada penerangan mengenai wa innama limri'in ma nawa. Bagi seorang itu apa yang dia niatkan. Di sini ada sedikit penerangan yang saya kongsikan daripada saya dapat kongsikan sedikit supaya ada pencerahan tentang wa innama limri'in ma nawa. Jika seorang ingin mengambil sesuatu barang yang dijumpai dengan niat untuk menggunakannya, maka tidak harus untuk dia mengambil barang tersebut. Maknanya wa innama, bagi seorang itu apa yang dia niatkan. Seperti barang luqtah, bila kita jumpa tengah jalan, kita boleh angkat dia dengan niat untuk kita sampaikan kepada pemiliknya. Itu dia ada cara dia lah. Seperti dia perlu diiklankan di masjid, di tempat-tempat umum, mengenai rekod barang tadi. Misalnya di Masjid Seri Petaling ni, pada peringkat awal saya menjaga bahagian yang hilang jumpa ni, jam lah, terutama jam hilang jumpa ni, sampai tak ada orang tuntut. Jadi walaupun kita iklan pun tak ada orang tuntut. Beribu-ribu jam saya kena jaga pada luar. Cuma saya iklan, siapa ada jumpa saya saja. Dalam banyak-banyak yang saya kumpul tadi, 2 orang datang jumpa saya untuk melihat jam dia yang tertinggal di masjid lah. Jadi saya tunjuk, tuan, saya tak tanya macam mana sebab terlalu banyak. Tuan, saya tunjuk semua jam tu. Tuan Haji tengoklah hak mana Tuan Haji ambil. Daripada 2 orang yang datang tu, seorang dia kata ni barang dia, yang kedua kata barang dia tak ada di sini. Tak apa. Jadi jam tu kami jual dan kami pergi duit tu kami pergi satu tempat lah yang khas untuk luqtah lah, kami jual. Jadi itu barang luqtah. Maknanya jadi kita ambil. Tapi kalau kita niat, maka tidak harus untuk mengambil barang tersebut. Jika barang itu diambil untuk, bolehlah, maka tidak harus untuk dia mengambil barang tersebut. Tapi jika dia ambil untuk pulangkan kembali kepada pemiliknya, maka harus untuk diangkat barang tersebut. Jika seorang mengalih sesuatu yang menyakiti tengah jalan dengan niat yang betul, maka dia akan mendapat pahala. Tetapi jika melepaskan marah, maka tiada sebarang. Maksudnya jangan kita merungut di sini. Kita buat benda baik, jangan kita merungut.
Wah, kenapa orang tak buat ni, saya buat ni, tak ada orang kena angkat ni. Okey, kalau kita nak angkat, kita angkat untuk kita mengalihkan sesuatu imatatul adha anil tariq, iaitu sesuatu yang menyakiti di tengah jalan. Nanti hadisnya pun kita akan terangkan imatatul adha anil tariq ni, iaitu bukan setakat barang-barang yang dia ada hadis khusus nanti dalam kitabul iman, bukan setakat barang-barang yang fizikal yang kita nampak, tetapi maknawi juga. Ada juga rintangan-rintangan secara makna yang mana kita boleh mengangkatnya daripada masyarakat, dan itu juga dikatakan alamatul iman. Kan? Jika sebelum melakukan sesuatu pekerjaan hendaklah kita memperbetulkan niat. Jadi apa maksud dia? Wa innama limri'in ma nawa ni, sebelum kita buat, kita kena betulkan niat. Kita panggil dia tashihun niyah. Sebab itu dalam sifat 6 sifat para sahabat itu yang dikumpulkan di dalam Jamaatul Tabligh, iaitu tashihun niyah. Bukan ikhlas niat, tak, tashihun niyah. Macam mana nak betulkan niat. Macam mana untuk memperbetulkan niat tadi. Tashihun niyah tadi. Jadi jika seorang itu melakukan sesuatu perbuatan yang ingin mendapat pujian atau pandangan mulia daripada ustaz ataupun pandangan mulia ataupun pada, maka niat itu akan mendatangkan keburukan padanya. Jadi sebab itu saya bawa di sini satu hadis yang masyhur, iaitu yang menyebut seorang yang mati syahid, alim, orang kaya, dermawan, dihumbang ke dalam neraka disebabkan niatnya yang salah. Hadis ni telah masyhur lah, kita dengar setiap hari. Tapi saya bawa juga yang kita dengar orang-orang alim tadi. Cuma tuan-tuan boleh baca sendiri tentang hadis ni. Saya tak perlu menjelaskan lebih banyak lagi. Cuma saya nak sedikit highlight di sini untuk saya terangkan di sini, iaitu perkataan macam sabdaan Nabi SAW di dalam hadis tu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun istushhida. Sayyidina Abu Hurairah, tengok daripada tempat terjemahan dia. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat orang yang pertama akan dibuat keputusan azab ke atasnya. Saya terjemah itu secara umum, orang yang pertama. Sebab kalau kita lihat dari sudut nahwu, sedikit saya nak jelaskan dari sudut nahwu di sini. An-nas tadi, perkataan alif lam, an-nas tadi, sebab dalam bahasa Arab alif lam yang terdapat dalam bahasa Arab ni dia ada banyak alif lam lah. Alif lam dia ada dua golongan, iaitu alif lam ta'rif dan alif lam tu untuk ta'rif. Tapi dia ada 4 komponen lagi, dia ada 4 makna. Alif lam istighraqi, alif lam jinsiyah, alif lam ihdu zihni, alif lam ihdu khariji. Okey, kalau kita memberi makna alif lam tadi, alif lam jinsiyah. Alif lam jinsiyah, ini makna dia umum, jinsiyah. Dia memberi makna nakira. Alif 3 lagi alif lam tu istighraqiyah, ahdu zahni dan ahdu khariji, dia memberi makna marifah. Tetapi kalau alif lam jinsiyah dipanggil, alif lam jinsiyah ni dia akan memberi makna nakira. Jadi makna nakira ni umum. Jadi makna dia orang yang pertama di kalangan umat manusia. Dan umum ni sama ada dia orang kafir maupun orang Islam. Secara umum, an-nas ni umum. Kita tak lihat kepada orang Islam, sebab kalau kita maknakan alif lam tadi atas makna alif lam jinsiyah, maknanya orang yang pertama diazab. Moga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada niat yang buruk dan niat yang salah ini. Walaupun kita melakukan perkara-perkara yang begitu besar di dalam agama. Kalau kita melihat kepada alif lam jinsiyah, iaitu kita kata manusia yang mula-mula, sama ada dia terdiri daripada golongan kafir dan golongan Islam. Jadi orang yang mula-mula diazab sebelum orang kafir diazab.
ialah orang-orang yang mana niatnya tidak betul. Jika kita maksudkan alif lam itu alif lam jinsiyah, dia memberi makna umum. Jadi makna tu lebih berat lagi lah. Dan jika kita memberi makna ahduz zihni, alif lam ahduz zihni, iaitu maksud yang ada pada Nabi, iaitu orang-orang Islam. Misalnya orang-orang Islam, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflih. Jadi macam dalam Al-Quran kata, di dalam Al-Quran mengatakan aminu kama amanan nas. Jadi an-nas di situ alif lam ahduz zihni yang memberi makna orang-orang yang beriman, iaitu sahabat-sahabat. Yang memberi an-nas di situ memberi makna orang yang khusus, iaitu sahabat. Berimanlah kamu seperti mana sahabat beriman. Jangan berimanlah kamu seperti mana orang ramai beriman. Jadi kalau orang ramai beriman, iman dia tak kuat. Tapi kalau iman sahabat, iman dia strong. Iman dia tadi, dia boleh nampak syurga neraka, dan dia boleh nampak kebaikan yang Allah SWT telah tunjukkan kepada mereka. Iman mereka, keyakinan mereka kepada Allah SWT. Khair. Kalau kita memberi makna tadi ahduz zihni, jadi saya terjemah umum di situ. Saya kata orang yang pertama di kalangan orang Islam ke atau di kalangan manusia ke? Saya tidak jelaskan, sebab saya memberi makna sudah cukup untuk mengatakan. Jadi kalau orang tu dia dah mengaji, so dia tak salahkan terjemahan saya. Cuma saya terjemah dia secara umum. Saya terjemah secara umum. Jadi jadi untuk perkara ini, jadi secara umum lah. Ada kawan-kawan yang mengatakan saya tak bersiaran lagi. Mungkin dia terlupa tadi kot. Saya tak boleh nak buat itu. Saya dah beritahu page tu, dia yang iklan dalam page ni, dia pun tanya pula, tak bersiaran lagi ke? Jadi Ustaz Suhaimi, kawan saya semasa di sekolah dulu tu, dia tanya, Ustaz tak bersiarankan lagi? Saya dah katakan dia yang iklankan saya dalam page ni, dia kata ada masalah pula. Kan tak apa, yang lain saya rasa tak ada masalah kan. Okey, jadi orang yang pertama si mati syahid. Jadi kerana niat dia tadi lah, wa innama limri'in ma nawa. Kerana niat dia tadi, wa innama limri'in ma nawa, niat dia tak betul tadi. Maka segala hadis tu yang kita baca terjemahan dia saja dahulu. Sayyidina Abu Hurairah, pada hari kiamat, orang yang pertama yang akan dibuat keputusan azab ke atas mereka ialah orang yang telah mati syahid. Orang ini akan dibawa ke hadapan Allah, lalu Allah akan memperingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan dia mengakui nikmat-nikmat itu. Kemudian Allah bertanya, bagaimana kamu telah menggunakan nikmat itu? Dia menjawab, saya telah berperang demi untuk keredaanmu, sehingga saya telah mati syahid. Allah Subhanahu wa taala mengetahui wa ma tukhfis sudur. Apa yang berada di dalam hati kecil kita pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ma tukhfis sudur tadi diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kamu dusta. Kamu berjihad supaya kamu digelar pahlawan, dan kamu telah mendapat gelaran pahlawan itu. Kemudian dihukum, kemudian hukum Allah diperdengarkan, lalu dia diheret dalam keadaan terlangkup dan dihumbang ke dalam neraka jahanam. Orang yang kedua, orang yang belajar agama. Dan orang yang ketiga ialah orang yang kaya yang bersedekah. Jadi orang kaya yang bersedekah, mereka ini, kita balik pada muka surat 126, sebab benda perkara-perkara ini telah kita selalu tuan-tuan dah dengar. Jadi maka dihukumkan ketiga-tiga tadi oleh kerana apa? Wa innama limri'in manawa. Jadi sebab itu, ini bukan kita kena, hadis ini bukan kita lihat pada orang lain. Hadis ini dia tujukan khas untuk diri kita masing-masing. Kita melihat kepada diri kita masing-masing. Macam mana, apakah amalan-amalan yang kita buat.
Jadi semua mereka akan dimasukkan ke dalam neraka kerana niat mereka yang salah. Satu hadis daripada Milqat riwayatnya, al-khalqu kulluhum halka illa alimun wal alimuna kulluhum halka illa amilun wal amilu kulluhum halka illa mukhlisun wal mukhlisun ala khatarin azim. Semua manusia binasa kecuali orang yang beramal. Dia terjemahan dia tertinggal sedikit. Sebenarnya semua manusia binasa kecuali orang yang berilmu, dan orang kecuali orang berilmu. Orang berilmu juga binasa kecuali orang yang beramal, dan mereka yang beramal binasa kecuali mereka yang ikhlas. Orang ikhlas juga berada dalam keadaan bahaya yang besar. Dari sudut mana kita mengatakan orang ikhlas tu berada dalam sudut yang besar? Sebab agama ni dia menyeluruh. Agama ni dia terimpun pada imaniyat, ibadat, muamalat, muasyarah, akhlakiyat. Jadi ibadat dan muamalat mereka, ibadat, imaniyat mereka dan ibadat mereka okey, ikhlas dah. Amalan-amalan yang ikhlas akan dibawa di hari kiamat nanti. Tetapi jika tidak menjaga tiga perkara lagi, muamalat, muasyarah dan akhlak. Ini penting. Bukan setakat ikhlas saja. Kita perlu jaga di dalam imaniyat kita. Imaniyat kita orang tak nampak. Ibadat kita orang tak nampak, tapi orang nampak muamalat kita. Macam mana jual beli kita. Macam mana jual beli kita, tipu ke? Orang kata Pak Haji tu tipu lah. Wah, aku tengok Pak Haji tu serban besar tapi cakap tipu lah. Jadi itu di segi muamalat dia. Muasyarah dia. Masyarakat di segi kehidupan kita, kejiranan kita, mana di segi muasyarah kehidupan kita. Macam mana suami isteri, minta maaf lah, suami ni paling banyak ditipu isteri dia. Paling banyak dia tipu isteri dia. Jadi dalam muasyarah tadi dan dalam akhlakiyat, walaupun kita sudah ikhlas di dalam ibadat, walaupun iman kita betul dan ikhlas, tapi muamalat kita perlu jaga, muasyarah kita perlu jaga, akhlakiyat kita perlu jaga. Di sini orang yang mukhlis juga berada dalam bahaya yang besar, seperti dinyatakan dalam hadis berikut. Jadi dia kata al-mukhlisun ala khatarun azim. Orang mukhlis ni bahaya besar. Orang mukhlis, orang-orang yang ikhlas ni, kalau dia tidak, jadi bukan kita pukul rata semua. Jadi siapa? Maknanya kita tengok satu-satu perkara tadi, kita lihat dan kita mencari hujah yang lain pula daripada mukhlisin yang dalam bahaya ni macam mana. Macam itulah Nabi kata, satu orang sahabat telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, boleh tak saya meminta?" "As'aluka ya Rasulullah." Boleh tak saya minta? Nabi kata, "La, tak boleh." Maka dia minta lagi, "As'aluka ya Rasulullah, boleh tak saya meminta?" Nabi kata, "Tak boleh, minta tak boleh, minta dengan Allah." "As'aluka ya Rasulullah, boleh tak saya minta?" Tapi Nabi tengok mungkin orang ni berhajat, mungkin dia dah minta dengan Allah, tapi dia ada dalam keadaan berhajat sangat. Nabi kata, fasalis salihina, mintalah dengan orang yang soleh. So, siapa maksud orang yang soleh di sini? Orang sembahyang, orang puasa. Jadi dia ada ditafsirkan dan ulama mencari siapa orang yang soleh di sini di dalam bab sedekah. Maka dilihat kepada ayat, wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal aza. Orang soleh yang maksud di dalam hadis ini, yang mana telah diterangkan oleh ayat ini. Makna ayat ini boleh menerangkan makna hadis tadi. Nabi kata minta dengan orang yang soleh. Tak boleh minta, tapi terpaksa minta kerana kesusahan yang terlalu amat, terpaksa meminta. Maka Nabi kata minta pada orang yang soleh. Fasalis salihina, minta dengan orang soleh. Jadi siapa orang soleh yang kita minta? Yang ada dua ciri yang sebagaimana telah diceritakan dalam Al-Quran. Wala tubtilu sadaqatikum, jangan kamu membatalkan sedekah kamu.
dengan ada dua sifat. Bil manni wal azab. Dengan sebab kamu suka ungkit-ungkit dan kamu suka menyusahkan orang yang kamu bagi. Jadi orang soleh yang dimaksudkan di sini dalam sedekah, kalau kamu nak minta kepada orang macam, kalau nak meminta kerana berhajat, mintalah dengan orang yang tak suka ungkit. Dan mintalah dengan orang yang mana dia tak menyusahkan kamu, dia tak menghina kamu dan dia tak menyusahkan kamu. Itu bagi orang yang nak minta. Bagi kita yang memberi, jangan kita suka mengungkit dan jangan kita suka menyusahkan orang yang kita memberi tadi atau menghina dia, merendahkan dia. Itu bagi dia, pihak diri kita. Jangan kita buat macam tu. Jadi dia kena cari tempat. Oh, ayat ni. Jadi mukhlisin ni, ustaz tu kata orang ikhlas pun bahaya tau. Orang ikhlas yang macam mana dalam keadaan bahaya, dibawa oleh hadis di bawah ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflisu? Qalu mal al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل ما هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ به الخطايا فطرحت عليه ثم طرح في النار. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah kamu tahu siapakah orang yang muflis, orang yang bankrupsi? Siapa orang muflis itu? Ialah orang yang bankrupsi. Siapa orang bankrupsi itu? Para sahabat telah menjawab, pada pendapat kami, qalu, sahabat berkata, pada pendapat kami, orang yang muflis ialah orang yang tidak mempunyai harta, tidak ada dirham, tak ada duit sekeping pun, tak ada duit 1 sen pun. Dan orang yang tidak mempunyai harta benda di dunia, itu mengikut pendapat kami, muflis lah. Nabi kata, lalu baginda bersabda, sesungguhnya orang muflis di kalangan umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat, iaitu yang membawa solat, yang membawa puasa dan zakat, dalam braket ibadat-ibadat yang lain yang sudah diterima. Sebab amalan-amalan yang dibawa di akhirat ialah amalan yang ikhlas, yang telah diterima. Kalau amalan tu tak ikhlas, amalan tu akan naik macam kain buruk, akan dilontarkan kembali ke muka si pelaku tadi. Yang dah sampai ke akhirat ni, yang dah ikhlas lah. Sebab tu dia kata al-mukhlisun, orang yang ikhlas ni ala khatarin azim. Dia berada dalam bahaya yang besar juga bila tak dijaga akhlaknya, bila tak dijaga muamalatnya, dan bila tak dijaga muasyarahnya. Puasa, ini puasa di segi ibadat lah. Ibadat dia okey, zakat dia, sembahyang dia, semua ibadat dia dah diterima dah, iman dia okey. Namun dia telah mencaci seorang, di segi muasyarah dia telah caci orang, dia telah memfitnah, ini muasyarah juga. Dia telah makan harta orang lain, ini dalam muamalat ditipu. Kalau dia makan harta orang lain, dia telah menumpahkan darah, ini di segi akhlak pula. Dia telah menumpahkan darah, dia telah memukul seseorang, maka sebahagian pahala amalan kebaikannya diberikan kepada orang yang menuntut hak, dalam braket berkadar dengan hak dia. Sebanyak mana hak, dia tuntut dengan amalan-amalan kebaikan tadi, dengan sebab dia tidak menjaga akhlak, muamalat dan muasyarahnya tadi. Demikian sebahagian pahala amalan kebaikannya diberi kepada orang yang kedua. Sebab ramai sangat dia buat ni, pada di segi ni dia orang kedua yang menuntut hak, berkadar dengan haknya. Maka apabila pahala amalan kebaikannya sudah habis, sedangkan hak orang lain yang menuntut masih belum sempurna, maka diambil daripada dosa orang-orang yang menuntut, yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka di dunia, berkadar dengan hak. Habis dah pahala bagi ke orang, habis dah pahala bagi ke orang,
maka ada lagi hak-hak yang dia telah lakukan secara zalim, maka dia terpaksa, seorang tadi wa'yazubillah, terpaksa menanggung dosa orang lain. Lalu diletakkan ke atasnya kemudian dosa tadi, maka dia akan dicampurkan dalam neraka. Hadis riwayat Imam Muslim rahmatullah alaih. Dalam hadis ini dinyatakan bahawa hanya amalan yang ikhlas sahaja yang dibawa ke akhirat. Ibadat puasa tadi yang ikhlas, tetapi orang yang membawa amalan itu juga akan menjadi muflis kerana muamalahnya yang tidak betul, kerana muasyarahnya yang salah, kerana akhlaknya yang buruk. Tiga ni penting, kena jaga muamalat, muasyarah ni. Bukan sahaja kita dari segi ibadat saja ikhlas, dari segi iman kita orang tak nampak. Iman kita orang tak nampak. Sembahyang kita banyak mana pun orang tak nampak. Jadi semua orang tak nampak perkara-perkara tersebut. Jadi seorang yang melakukan sesuatu perkara yang ikhlas kerana Allah, pujian atau cemoohan tidak akan memberi kesan kepadanya. Jadi orang ikhlas ni, orang cemuh ke, orang puji ke, dia teruskan amalan-amalan dia. Jadi amalan tadi yang berbetulan dengan syariat lah. Kalau dia buat amalan tak betul dengan syariat, orang puji ke, orang keji, itu tak ada manfaat. Jadi beramalan yang mana di dalam syariat dan tidak menyalahi undang-undang dan syariat. So dia terus buat, orang keji ke, orang puji ke, kita tak payah. Iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila kita lalu dengan orang macam ni, orang duk Hindi macam ni, salama, assalamualaikum, sudah je. Kita dengan Allah SWT, kita terus dengan kebaikan. Seorang yang melakukan sesuatu yang ikhlas. Jadi waridwanun minallahi akbar, keredaan daripada Allah yang lebih besar kemuliaannya. Balasan yang sedemikian ialah kejayaan yang besar. Waridwanun, nun tu tanwin. Dalam bahasa Arab dia ada tanwin, dipanggil tanwin. Tanwin ni dia banyak untuk taklil. Tanwin ini dia ada kita kalau kita belajar dalam saraf, dia akan memberi makna khasais abwab. Adalah khasais bab. Dan kalau kita belajar dalam nahwu dan saraf lah, tanwin dia ada tanwin taklil, tanwin ta'zim. Dia banyak makna yang dijelaskan di dalam nahwu lah. Sebab itu kawaid dari segi fununnya tadi. Jadi waridwanun, tanwin di sini memberi makna taklil sikit je. Yakni keredaan Allah walaupun dia kecil pun dah besar dah, menjadi satu perkara yang amat besar. Khair. Hadis ikhlas ini, kenapa Nabi SAW sabdakan dengan penghijrahan. Kadang-kadang sesuatu amalan tadi, environment, suasana, yang sesuatu amalan tadi dia bergantung, salah satunya ialah dia bergantung kepada environment. Environment baik ke, environment tak baik. Kalau environment tak baik pun dia dapat buat, keikhlasan dia tinggi. Sebab itu dia hadis ini dia disabdakan oleh Nabi dengan penghijrahan. Tengok perbezaan yang berlaku dalam amal kita dan sahabat ialah pada niat. Niat tu, sahabat kadang-kadang taklah banyak buat macam kita. Taklah banyak macam ahli-ahli sufi berzikir sampai ratus-ratus ribu. Tapi kenapa mereka ini digelar radhiyallahu anhu? Di kalangan sahabat pun, kenapa Nabi berkata orang tu ahli syurga? Orang tu ahli syurga. Kenapa ya orang tu dikatakan ahli syurga? Kisah mana tu lupa, kisah sahabat tu. Nabi kata, Nabi beritahu pada Abdullah bin Umar, ketika Salman Farsi, saya rasa Salman Farsi galiban, Nabi beritahu kalau orang masuk pintu ni, yakinlah dia ahli syurga. Beritahu kepada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar kata, masuk sahabat, galiban sahabat Salman Al-Farsi ataupun Abu Ayyub Ansari, lupa saya, terlupa di antara dua sahabat, ataupun selain daripada itu saya terlupa, masuk di situ. Bila masuk, Nabi kata ni ahli syurga. Nabi kata ini ahli syurga, mesti ada amalan yang besar yang dia lakukan.
menyebabkan dia dikatakan ahli syurga. Maka dia pun cari sebab nak duduk dengan sahabat tersebut. Dia kata, "Pakcik, saya ni ada gaduh dengan ayah saya. Jadi saya nak tumpang rumah pakcik lah 3 malam. Dengan tumpang tu tujuan nak tengok kawan ni buat apa. Sebab Nabi SAW beritahu dia ahli syurga. Dia adalah ahli syurga." Kenapa Nabi buat macam tu? Jadi kadang-kadang selepas 40 minit, kalau video ni terputus, tuan-tuan cari link ni balik Kerana lepas 40 minit dia insya-Allah lah, saya rasa hari ni tak lah insya-Allah. Video kita akan berterusan lah. Jadi misalnya kadang-kadang selepas tu terputus, tuan-tuan cari balik link ni, boleh masuk balik. Sini dah lebih kurang setengah jam dah program kita, takut dalam 40 minit tadi dia terputus. Okey. Jadi dia kata, "Kenapa?" Dia kata, "Saya ada gaduh dengan ayah. Jadi saya nak tumpang rumah pakcik lah," dia kata. "Saya nak tumpang rumah sahabat tadi, Ayub Ansari ataupun Abdul Sulaiman Al-Farsi kalibannya. Dua tu di kalangan salah satunya." Okey, orang tu kata tak apa. Sahabat kan dia orang yang ghair takalluf kehidupan dia. Tak ada protokol. Okey, dah datang. Tapi malam pertama tengok, malam kedua tengok, tak ada apa pun buat, tidur macam kita je. Tahajud, nak kata tahajud lebih pun tak juga. Kenapa Nabi kata macam tu? Sampai 3 hari, lepas 3 hari, sahabat tu kata, "Engkau dah lebih 3 hari kat rumah aku. Sekarang tak boleh lah. Sampai 3 hari saja tetamu." Dia kata, sahabat ni dia orang betul. Mula dia bagi tumpang, tapi setakat 3 hari je dia kata. Lepas 3 hari saya tak boleh bagi dah tumpang. Dia kata, "Okeylah pakcik tu." Okeylah, Abdullah bin Umar kata, "Tak apa. Cuma saya nak tanya satu aja pakcik. Tuan, Rasulullah SAW bagi tahu tuan ni ahli syurga. Saya duduk dengan tuan 3 hari 3 malam tak tengok pun amalan apa. Kenapa sampai Rasulullah kata tuan ahli syurga?" Maka dia bagi tahu, "Sebelum saya tidur, saya maafkan semua orang. Orang buat salah dengan saya maafkan semua orang. Hati saya ni kok syek pun tak ada risun li ahadin, tak ada ris pun, tak ada sesuatu wrong pun dengan orang lain. Saya maafkan sebelum saya tidur." Mungkin dengan sebab amalan tu dia dikatakan ahli syurga. Jadi tengok perbezaan dalam amal kita dan sahabat. Tu sahabat sama sahabat. Kalau kita dengan sahabat jauh panggang daripada api je, jauh langit daripada bumi lah. Begitu. Jadi sahabat, oleh yang demikian sahabat, jadi untuk tu kita nak buat satu je. Sahabat yang memeluk Islam sebelum dan sesudah Fatah Mekah, iaitu selepas Fatah Mekah. Okay. Sahabat yang masuk Islam sebelum Fatah Mekah dan selepas Fatah Mekah. Kita bagi dua pula. Yang sebelum Fatah Mekah pun ada kumpulan juga. Yang berhijrah sebelum Rasulullah berhijrah, yang berhijrah selepas Rasulullah berhijrah, dan yang berhijrah sebelum Fatah Mekah, iaitu 8 hijrah, iaitu sebelum 8 hijrah, dan yang berhijrah selepas 8 hijrah. Fatah Mekah ialah berlaku pada tahun 8 hijrah. Jadi yang berhijrah sebelum Fatah Mekah tu pun ada 3 kondisi. Yang berhijrah sebelum Rasulullah SAW berhijrah, lepas tu Rasulullah berhijrah, dan selepas itu sahabat-sahabat yang berhijrah selepas Rasulullah sebelum tarikh 8 hijrah, dan sahabat yang berhijrah ke Mekah juga, tapi selepas masuk Islam selepas Fatah Mekah. Sebab selepas Fatah Mekah tadi tak ada hijrah. Ya, hijrah daripada Mekah ke Madinah tak ada dah. Termasuk Islam selepas Fatah Mekah. Okey. Adalah berbeza. Jadi sebelum sahabat yang memeluk Islam sebelum dan sesudah Fatah Mekah, yakni pembukaan Fatah Mekah, adalah berbeza. Kerana apa? Persoalan saya timbulkan di situ. Sebab suasana yang berbeza sebelum Fatah Mekah dan selepasnya. Jadi kalau tuan-tuan baca seorang, tuan-tuan kena baca kuat sikit hingga dengar ke telinga. So bau makna tu menusuk ke kalbu. Begitu. Kalau baca kitab saya perlahan saja, baca dengan tak baca biar bunyi suara, biar terdengar kat telinga, dia masuk dalam hati, cepat faham. Baca konsep macam mana saya baca ni kan, mudah faham. Okey, suasana yang wujud. Kenapa? Kerana apa? Berlaku sedemikian perbezaan. Sebab suasana yang berbeza sebelum Fatah Mekah dan selepasnya. Suasana yang wujud sebelumnya tidak membantu. Suasana ni environment lah.
bi'ah dalam bahasa Arab kita kata bi'ah, iaitu environment. Maksud environment ni, environment. Oleh itu, jadi tidak membantu untuk mengamalkan Islam. Sebelum Fatah Mekah ni orang Islam dihina, dikeji, dia apa. Selepas Fatah Mekah, lain dah jadi dia. Oleh itu, keteguhan mereka mengamalkan Islam dalam suasana ini menunjukkan keikhlasan. Tu saya nak beritahu tu. Kita nak joinkan keikhlasan tadi dalam penghijrahan tu. Sebab itu Nabi sabdakan hadis ini sewaktu penghijrahan. Jika diperhalusi, keislaman sebelum Fatah Mekah tidak sama keikhlasannya dengan keislaman sesudahnya. Jika kita tengok secara halus yang sebagaimana saya terangkan sedikit sebanyak tadi. Oleh itu, ada dua fasal kehidupan baginda. Kehidupan Mekkiyah dan kehidupan Madaniyah. Ada kan ayat-ayat Madinah, ayat-ayat Mekkiyah yang diturunkan di Mekah, dan ayat-ayat Madiniyah, ayat-ayat yang diturunkan sewaktu Nabi berada di Madinah. Dalam kehidupan Madinah, dalam kehidupan Madani, telah dilihat kebaikan Islam. Jadi bila dah Fatah Mekah, Islam dah nampak ke depan, orang dah nampak dah kebaikan Islam. Jadi jika tidak memeluk Islam, mereka akan dibunuh. Lepas Fatah Mekah tadi, siapa tak peluk Islam, kena bunuh. Dulu orang peluk Islam kena bunuh. Ni sekarang, sebelum Fatah Mekah, orang peluk Islam dia dihina, diseksa. Macam Sumayyah, orang wanita pertama syahid, sahabat Sumayyah radhiyallahu anha. Yang pertama Sayyidatuna Sumayyah radhiyallahu anha syahid yang pertama. Ada Ammar bin Yasir, ada Yasir radhiyallahu anhu. Sayyidina Yasir radhiyallahu anhu, ayah kepada Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu, juga disyahidkan. Jadi mereka-mereka ini disyahidkan kerana keislaman mereka. Jadi dalam kehidupan Mekah, kebaikan Islam tersembunyi, tak zahir. Maksud di Mekah, Islam tak zahir lagi. Dan kehidupan jahiliyah mengatasi kehidupan Islam. Kan? Dalam kalangan sahabat, di kalangan sahabat pula yang berhijrah tadi, mereka yang paling besar ganjarannya ialah mereka yang berhijrah sebelum Rasulullah berhijrah. Tahap kedua ialah mereka yang berhijrah sebelum Fatah Mekah, dan tahap terakhir ialah mereka yang memeluk Islam setelah Fatah Mekah. Antara mereka yang berhijrah, darjah yang paling tinggi ialah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ittifaq ulama. Kerana beliau memeluk Islam, pada masa beliau memeluk Islam, tiada siapa yang membantu Nabi. Beliau lah orang yang pertama membantu Nabi. Banyak kali harta dia habis. Bukan masa Tabuk saja, banyak kali harta dia dihabiskan untuk Nabi dan Islam, untuk Islam dan Nabi. Jika dikumpulkan segala iman dibandingkan dengan iman Sayyidina Abu Bakar, nescaya iman Sayyidina Abu Bakar akan mengatasi iman seluruh manusia dalam dunia ini. Begitu sekali. Jadi itu kebanyakan muhaddisin meletakkan hadis ini di permulaan kitab mereka. Maksud mengarang sebuah kitab ialah untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala sambil mengumpulkan hadis-hadis nabawi. Innama limri'in manawa. Perkataan innama, saya nak bahaskan sedikit perkataan innama. Sebab tu saya bawa sedikit sini perkataan innama. Innama tidak, sebabkan innamal a'malu binniyat, innama limri'in manawa. Apa makna perkataan innama tu? Begitu. Innama didatangkan. Bila perkataan innama ni dia didatangkan dalam jumlah, dalam ayat dan sentence untuk memberi makna pengkhususan. Kebanyakan ahli nahwu mengatakan innama datangnya daripada dua kalimah, inna dan ma. Dan ma itu makafah. Dalam bahasa Arab, ma saja ada 5-6. Ma nafiyah, ma mausulah, ma istifahamiyah, makafah. Makafah dan ma nafiyah, ma mausulah, ma mausufah, ma istifahamiyah. Tu 5 ma saja. Arab pun ma pun ada 5 ma. Mo ni 5 ma, 5 ma. Jadi mengikut ulama nahwu mengatakan ma, ahli sunnah wal jamaah lah, mengatakan ma yang datang kepada innama ni dua kalimah innama. Inna ma.
Jadi ma ni yang dimaksudkan di dalam kalimah innama ni makafah. Maka kafah. Makafah. Maksudnya ma tu makafah. Jadi ma tadi makafah yang menghentikan tugas inna. Makafah ni dia akan hentikan tugas inna. Ni untuk orang belajar nahwu lah. Inna tu dia huruf musyabbah bil fa'il. Dia akan nasabkan ism dan dia akan rafa'kan khabar. Tapi inna ni dia akan innama ana basyarun. Innama ana basyarun. So dia nasabkan tu, tapi dia di segi zahir nasab tu dia okey, tapi dia akan ubah makna. Ma tadi dia tidak memberi makna lagi. Ma tadi bukan manafiah. Innama ni diterjemah sesungguhnya, hanya, senya. Terjemahan takkid lah, terjemahan khusus. Hanya, senya. Misal perkataan Nabi kata innama ana basyarun, aku seorang insan. Hanya, senya, aku seorang insan. Begitu. Jadi hanya saja aku seorang insan. Jadi segala amal bergantung kepada niat, dan seseorang itu diberi ganjaran berdasarkan apa yang dia niatkan. Di sini dua kenyataan. Jadi kenyataan pertama ialah tamhid, pembuka bicara. Macam kalau kita nak buat pantun kan, Gunung Daik bercabang 3. Ada Gunung Daik, pulau pandang jauh ke tengah. Gunung Daik dia ada pembayang. Dia baru dia akan bagi makna tadi. Budi yang baik dikenang jua. Jadi begitu juga dalam hadis. Perkataan pertama ni tamhid, dipanggil pembuka, dan perkataan kedua tadi ialah maksud percakapan yang nak disampaikan. Misal contoh, likulli ummatin amin wa aminu hazihil ummah Abu Ubaidah. Jadi maksudnya percakapan itu mengkhabarkan orang yang paling amanah di kalangan umat inilah Sayyidina Abu Ubaidah. Setiap umat ini bersifat amanah. Jadi setiap umat sifat dia amanah. Dan orang yang paling amanah ialah dari kalangan umat ini Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah. Bukan bermakna sahabat lain tak amanah, tapi sahabat lain tadi di kalangan sahabat yang paling amanah, Nabi kata, yang maknanya dia spesialis dia ni ialah bukan yang lain tak amanah, tapi yang spesialis dia ialah Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi kenyataan pertama ingin memberitahu bahawa kepentingan niat, dan niat itu mesti sahih. Innamal imri'in ma innamal a'malu binniyat. Nak beritahu ialah pentingnya niat tadi. Sebab tu Imam Syafi'i kata sihhatul a'mali al-ikhtiyariyah bin niyat. Imam Abu Hanifah kata sawabul a'mali al-maqsudiyah bin niyat. Telah kita jerangkan pada semalam macam mana sabitnya hukum-hukum daripada ulama-ulama fuqaha. Khair. Jadi apa maksud? Apa maksud sebesar-besar niat? Jadi tengok kenyataan pertama ialah untuk memberitahu bahawa pentingnya niat, dan niat itu mesti betul. Kenyataan kedua nak mengkhabarkan natijah hasil daripada kenyataan pertama. Sebanyak dan sebesar mana niat seorang itu, sebesar dan sebanyak itulah ganjaran yang akan diperolehi. Mana wa innamal limri'in ini kita nak bagi tahu ta'addud niat. Ada satu-satu amalan yang kita boleh ta'addudkan niat. Kita boleh memperbagaikan niat walaupun satu amalan sahaja. Tapi ia khusus untuk amalan sunat lah. Kalau amalan fardu kita tak boleh memperbagaikan niat. Nanti saya akan terangkan. Apa maksud sebesar-besar niat? Maksudnya yang pertama ialah memperluaskan faedah bagi sesuatu amal. Kita memperluaskan. Apa faedah dia? Kita sapu sampah. Tadi semalam kita tadi. Kita sapu sampah. Untuk apa? Nak cuci je, nak bersih je. Tak, kita kena luaskan faedah dia lagi tu. Oh, saya ni bukan sapu sampah. Saya ni nak sapu semua maksiat dalam dunia. Jadi memperluaskan bagi faedah tadi. Contohnya apabila sesuatu amal itu diniatkan untuk seluruh manusia sehingga hari kiamat.
Kita niat seluruh manusia. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia kata, ya Allah, besarkan badan aku, biar aku tutup semua neraka, semua orang tak masuk neraka, masuk syurga. So, macam mana niat dia tadi untuk seluruh manusia. Kalau dalam dakwah kita panggil fikir alami tu. Kita niat, kita duduk tu, walaupun kita duduk di Malaysia, kita akan dapat pahala yang besar. Kita fikir macam mana orang yang bukan Islam boleh masuk Islam. Dan sampai itu kita jalankan dakwah untuk kita sampai kepada mereka, kita dakwahkan kepada mereka untuk mengajak mereka yang berada di pinggir Islam, yang berada di pinggir Islam kembali kepada keislamannya, yang jauh daripada Islam dia dekat pada Islam, yang tak ada Islam dia kembali kepada keislaman. Jadi dan niat kita insya-Allah hari kiamat. Maka makna kedua ialah dengan membuat niat itu berbilang-bilang. Satu, kita besarkan. Maksud besar niat ni maknanya wa innama limri'in manawa, kita besarkan niat. Besarkan niat ada dua. Satu, kita perluaskan niat tadi. Maknanya kita tengok bukan daripada sudut kecil, kita tengok daripada sudut besar. Kedua ialah kita nak besarkan niat, kita boleh bilang-bilangkan niat. Kita panggil ta'addud niat. Tetapi tidak pada semua amal. Amalan terbahagi kepada dua. Amal-amal kebajikan kita panggil dia ma'rufat. Amal-amal yang baik ni kita panggil dia amal kebajikan. Dan amal yang buruk ni kita panggil dia perkara-perkara mungkarat. Mungkar tu dia punya singular. Munkarat ni dia punya plural. Dan manhiyat. Manhi singular dia. Manhiyat ialah perkara dia panggil plural untuk benda-benda keburukan. Berbilang amal boleh dilakukan untuk amal ma'rufat, tetapi untuk amal munkarat mencukupi dengan berniat untuk meninggalkan keseluruhan munkarat itu. Untuk amal ma'rufat ni tak semua boleh. Hak fardu saya kata tak boleh lah. Hak sunat boleh. Hak fardu saya nak. Misalnya satu orang tu dia kata, okey, aku sembahyang 4. Sembahyang Zuhur, sembahyang Asar, sembahyang Isyak. Sekali niat. Tak boleh, fardu tu satu aja niat dia. Tapi untuk, cuma kita boleh luaskan faedah dia tadi. Niat dia satu aja, bilang tak boleh. Tapi untuk yang sunat boleh. Untuk yang sunat boleh. Okey. Contohnya memperbanyakkan niat. Seorang ingin ke masjid. Dia bagi, macam mana kita niat? Masjid benda sunat, pergi masjid. Jadi apa niat dia nak pergi masjid? Maka dia boleh berniat untuk beriktikaf dalam masjid, niat untuk muliakan orang Islam yang datang ke masjid, niat untuk duduk dalam majlis ta'lim, dalam majlis bayan, dalam majlis pengajian, niat untuk solat fardu, niat untuk solat sunat, niat untuk selamatkan diri daripada semua perkara buruk. Perkara buruk ni kita cuma bilang satu saja, tak boleh banyak. Dia tak boleh niat nak tinggal zina, nak tinggal judi, tak payah. Niat dia semua selamatkan diri daripada perkara buruk. Maka sebanyak mana berbilangnya niat seorang itu, maka sebanyak itulah ganjaran yang akan diperolehi. Begitu banyak tu kita niat. Jadi misalnya hari Jumaat, mandi Jumaat. So apa niat kita? Tapi niat tu ada di dalam hadis-hadis lah tentang mandi Jumaat tadi. Mandi hari Jumaat, mandi nak pergi sembahyang Jumaat, mandi mingguan. Semalam hari Jumaat, tuan-tuan niat apa mandi? Tuan-tuan niat apa? Pergi mandi hari Jumaat, mandi sunat hari Jumaat, mandi sunat nak pergi sembahyang Jumaat, mandi mingguan. Ada juga ke mandi mingguan? Kita Malaysia ni sebab mandi 3 kali sehari, kita tak nampak lah mandi mingguan. Tapi kalau tuan-tuan pergi belajar negara-negara 4 musim tu, musim sejuk kita tak mandi hari-hari, kita mandi seminggu sekali, iaitu hari Jumaat. Ini berlaku pada zaman Nabi SAW. Sahabat pada peringkat awal miskin, bekerja sendiri, angkat barang, pakai baju tebal, bersejuk, tapi masjid banyak. Tapi hari Jumaat nak sembahyang Jumaat di masjid Nabi. Masjid Nabi masih sempit, dia punya atap pun rendah, tak tinggi macam masjid kita. Jadi bila orang masuk ramai, dia bahang panas,
Dan sahabat pakai baju bulu berpeluh-peluh mari sembahyang Jumaat. Pada hari Jumaat Nabi kata kalau nak mari sembahyang Jumaat tu mandilah kurang-kurangnya hari Jumaat. Mandi mingguan. Itu sabit mandi. Jadi kita niat apa? 3 lah. Mandi sunat hari Jumaat. Mandi apa dia? Mandi nak pergi sembahyang Jumaat. Dia PKP tak ada lah macam tu. Mandi hari Jumaat je lah. Tak apa, kita niat 3. Mandi mingguan. Tapi jangan salah, mandi wajib pula. Bulan-bulan puasa ni batal. Kena 2 bulan pula kena puasa. Betul-betul. Jangan macam tu, salah pula tu. Kalau hari lain tak apa. Kalau sebelum bulan puasa tak apa. Alah, silingan sedikit. Khair. Jadi, dan niat mandi mingguan di sini menunjukkan pentingnya istihdar dan menghadirkan ganjaran yang akan diperoleh dan ihtisab. Okey. Berkebetulan dengan hari bulan Ramadan. Nabi bersabda, "Man shama Ramadana faham ni dulu, saya boleh fahamkan sini. Man shama Ramadana imanan wa ihtisaba. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba. Ghafirallahu lahu ma taqaddama min dhanbi." Nabi bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan. Man shama Ramadana, berpuasa pada bulan Ramadan. Man qama Ramadana, dan berdiri tarawih pada bulan Ramadan. Betul, hadis ini disabda kerana bulan Ramadan. Jadi Nabi bagi misal sebenarnya 2 amalan di situ. Satu amalan fardu dan satu amalan sunat. Mana-mana. Jadi so kita tengok dari segi makna dia. Satu dari segi kita tengok daripada ibarat dia tadi. Sekarang kita tengok daripada iqtida dia tadi. Satu-satu hukum tu dia tak sabit daripada ibaratun nas, ibarat hadis saja. Dia sabit daripada isyaratun nas, dia sabit daripada dalalatun nas. Apa petunjuk hadis ni? Apa isyarat hadis ni? Dan apa kehendak hadis ini? Apa kehendak hadis ni? Begitu. Apa kehendak hadis ni? Isyaratun nas. Apa isyarat hadis ni? Dia tak tengok daripada ibarat. Ibarat dia bulan puasa je lah. Puasa kerana puasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab. Berdiri malam di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab. Sebenarnya apa iqtida hadis ni? Iqtida'un nas. Kehendak hadis ni. Maksudnya ulama kata mana-mana amalan fardu dan mana-mana amalan sunat. Mana-mana amalan fardu dan mana-mana amalan sunat. Dua-dua ni, sama ada fardu atau sunat, mesti ada 2 sifat yang akan mengkualitikan sesuatu kebaikan. Sesuatu amal-amal kebaikan. 2 ni. Satu, iman dan ihtisab. Imanan wa ihtisabah. Iman dan ihtisab. Apa maksud iman? Jadi mana-mana amalan fardu yang kita nak buat, mana-mana amalan sunat yang kita nak buat, kita mesti ada 2 perkara ni, iman dan ihtisab. Ini yang membezakan kita dengan sahabat. Rahsia-rahsia digali oleh ulama-ulama dalam menjelaskan makna-makna hadis ni. Mana-mana iman, apa maksud iman? Yakni kita yakin bahawa perintah fardu tadi, perintah sunat tadi, istihbab tadi yang kita buat tadi, dia adalah perintah Allah. Kita yakin bahawa yang kita buat ini perintah Allah. Iman tu maksudnya kita yakin. Iman tadi maksudnya kita yakin ini perintah Allah ni, ini perintah Rasulullah ni. Dan macam mana ayat yang lain Allah kata apa? Wa man yuti'illah, siapa taat Allah, man yuti'illah hawa rasulah faqad faza fawzan azima. Barang siapa taat Allah dan Rasul, maka faza fawzan azima. Faza, dia telah mendapat kejayaan. Dalam ayat ni pula Allah kata faza. Allah bawa dalam past tense. Dia tidak bawa dalam future tense ataupun present tense. Dia tak bawa dalam mudhari'. Mudhari' tu future dan present. Present tense dan future tense. Tapi dibawa dalam faza. Dibawa dalam past tense. Maksudnya ayat yang telah lepas. Telah lepas maksudnya benda tu telah garanti. Ayat tu bila perkara yang telah lepas, maknanya perkara tu telah berlaku. Dah garanti dah. Perkara akan datang yang sedang tu tak tahu lagi. Jadi Allah kata faza, telah
telah berjaya. Bukan akan berjaya. Untuk future akan berjaya. Tak, dia kata telah berjaya. Ayat di sini bawa dalam past tense. Telah berjaya. Siapa yang telah berjaya tu? Yuta'illah wa rasulah. Orang yang taat Allah dan orang yang taat Rasul. Faza, telah berjayanya orang itu. Allah telah jayakan dia. Faza, fauzan. Bawa pula maf'ul mutlaq di situ. Satu kejayaan. Nak takkid tu, satu kejayaan azimah, bawa pula sifat pada maf'ul mutlaq tu. Faza, maf'ul mutlaq dia, masdar dia fauzan, iaitu kita jadikan dia maf'ul mutlaq di situ. Fazan, faza, fauzan, maf'ul mutlaq. Azimah, ada sifat pula pada maf'ul mutlaq tadi. Atau kalau kita ngaji nahwu, tu baru kita tengok makna terjemah tu baru sedap. Nampak ajeliga. Kalau makan Allah nikmat. Tapi dia makan tu dia satu ni. Kalau kita makan ala kadar. Tapi kalau kita tengok, kalau kita pandang nahwu saraf kan, kita terjemah tu rasa nikmat. Sedap nikmat. Menghayati benda tadi. Okey, maka telah berjaya dunia dan akhirat. Faqad faza fauzan azimah. Telah berjaya dunia akhirat. Jadi maknanya kita buat ni sebab apa? Sebab ni perintah Allah. Sembahyang tu perintah Allah, puasa tu perintah Allah. Kita yakin ni perintah. Ada orang buat, kenapa puasa? Rutin. Alah, bulan puasa kita kena puasa rutin. Tak, kita bukan buat kerana rutin. Kita buat sebab dia perintah. Kita yakin bahawa ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita yakin dengan perintah Allah. Jadi maksud iman di sini sama ada kita buat amalan fardu maupun amalan sunat dengan iman, iaitu kita yakin itu perintah Allah. Kedua, kita yakin pada janji Allah. Ihtisab. Ihtisab ni kita yakin pada janji Allah. Satu, biasa terjemah ulama, mengharapkan ganjaran. Tak, kita yakin pada janji. Mana yakin pada janji? Apa yang Allah firman? Mana ayat yang menyatakan tentang yakin pada janji? Inna wa'dallahil haq. Sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Inna wa'dallahil haq. Kita yakin dengan janji Allah. Dan apa Allah kata pada janjinya? Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah mungkir janji. Kita je mungkir janjinya. Allah dia tak pernah mungkir janji. Apa yang dijanjikan ada syarat dan terma dia. Yang mana-mana dia nak, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan pasti kurniakan janji tadi. Jadi tak menepatilah. Jadi oleh itu, jadi apa saja amalan yang kita nak buat, maka untuk datangkan ihtisab ni, macam mana kita nak yakin pada janji? Maka kita kena hadirkan. Terang. Kita kena hadirkan fadailnya. Sebab tu pentingnya ilmu fadail. Dari dua, satu ilmu fadail, satu ilmu masail. Orang duk kata orang dakwah ni fadail je, tak ada masail ke? Masail di tempatnya, fadail di tempatnya. Kepentingan ilmu fadail dan kepentingan ilmu masail. Kepentingan ilmu fadail ialah kita nak meyakini janji. Bila kita dapat yakin pada janji? Bila kita tahu apa yang dijanjikan. Apa yang dijanjikan? Bila kita dapat yakin pada janji? Bila kita tahu apa yang dijanjikan. Orang sebab apa dia kena tipu ke Pak Mantelo? Sebab dia yakin pada janji tadi. Invest bulan pertama 50,000, bulan pertama hujung bulan dapat 100%, 100,000. Yakin tak? Sekali je dia bagi. Bulan kedua, bukan 100 lagi, ribu lagi, invest. Habis kat bantal-bantal rumah dia tu. Ada kat kampung saya tu, pakcik tu dia kaya. Kita orang panggil dia ceti. Dia invest bulan pertama 50,000, dia dapat 50,000. Tahun 90-an ni. Masa tu zaman Pak Mantelo. Dia invest tiap bulan dia dapat bulan pertama dia dapat 100,000. Oh, dia kata yakin lah, dia yakin. Manusia tipu je. Bulan kedua dia invest lagi, tak 100,000. Habis dalam rumah dia investkan 500,000, 400,000, 450,000 duit dia.
Dan 50,000 duit kawan tu. Dia invest 500,000 bulan 2. Dia duk kira hujung bulan kedua ni dia dapat 1,000,000, 100%. Kira-kira jadi kera. Hitung-hitung jadi lutung. Dapat kera dengan lutung je lah. Bulan kedua tak ada. Dia orang buat lari dah duit. Satu, dana al-barakah. Dana al-barakah ni tahun 93 saya ingat. 90 berapa tahun. Ada kat depan kedai ayah saya. Ayah saya jaga jual kopi. Dia buka sistem Pak Mantelo ni lah. Dengan nama Dana Al-Barakah. Semua orang invest. Orang pasir mas. Saya orang pasir mas. Orang pasir mas semua invest dengan dia. Sebab ni dia dapat bulan pertama ni. Dalam masa 3 bulan. Dia boleh kumpul 8 juta. Tu tahun 93. Semua orang kena tipu. Pak lebay habis kena tipu. Satu investment link tu satu lagi. PLSB. Ni orang utara faham. Orang utara tahu. PLSB, Platinum Lim Sendirian Berhad. Besar dia. Semua pak-pak haji habis invest dalam Platinum Lim dia ni. Lepas setahun 2 tahun habis kena sapu. LHDN datang, Keselamatan Dalam Negeri datang, boycott dia ni. Dia kata ni Pak Mantelo punya sistem. PLSB, Pak Lebay Sapu Bersih. Pak Lebay Sapu Bersih dulu Platinum Lim. Jadi sekarang pasal dia punya bos dia tu, CEO bos dia tu Pak Lebay. Pak Lebay. Saya kenal orang tu. Saya dah pergi jumpa dia. So dia tashkil saya juga untuk invest tu. Tahun 99. Tahun 2000 dia kena. Pak Lebay Sapu Bersih. Orang utara fahamlah sejarah hitam ni. Habis berpuluh-puluh juta. Entah dia pun tak masuk jail pun lari kat Thailand je. Lepas tu selamat. Duit kaya gitu je. Kena tipu. Maksudnya orang yakin dengan janji manusia. Jadi orang tak yakin dengan janji Allah. Sebab itu Nabi menceritakan fadail janji-janji Allah. Barang siapa yang berpuasa, ni fadilatnya. Barang siapa yang sembahyang tahajud, ni fadilatnya. Barang siapa yang sembahyang duha, ni fadilatnya. Kalau ada orang kata, kalau sembahyang, kalau kita buat amal nak dapat fadilat tak ikhlas, ini bagi saya dia tidak tepat. Tak tepat. Nak dapat kalau sembahyang kita nak dapat pahala tak ikhlas. Tak, Nabi cerita keikhlasan tadi. Nak buat sesuatu amal mesti tahu fadilatnya, mesti hadirkan fadilatnya. Tidak lahulah wa'yazubillah, lahulah sabda Nabi. Tidak, sia-sia lah Nabi sabda. Kalau kita buat nak dapat pahala tak ikhlas, sia-sia Nabi sabda. Sedangkan Nabi sabda supaya kita istihdarkan fadail tadi, supaya kita dapat ihtisab. Ihtisab tu dia kena ada istihdar. Ihtisab tu akan datang dengan istihdar. Bila kita yakin, ihtisab tu maksudnya kita yakin pada janji Allah. Bila yakin pada janji Allah, bila kita dapat hadirkan. Contoh dia. Kita keluar daripada rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Benda ni saya kena terangkan sedikit. Sebab dengan jelas, kadang-kadang orang dia silap faham. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Satu orang yang baca doa ni, dia tak hadirkan, dia tak ihtisabkan. Dia kena hadir dulu fadilat, baru dia ihtisab, yakin pada janji tadi. So dia baca sahaja sekadar baca. Pahala dia tak sama dengan orang yang ihtisab, orang yang istihdar dan ihtisabkan hadis ini. Sebab apa? Apa fadilat yang Nabi beritahu dalam hadis ni? Yang patut kita hadirkan. Nabi beritahu 4 fadilat. Hudita, kufita, hufista, wa yatanahas syaitanu lahu. Hudita. Allah Ta'ala kata, aku telah bagi petunjuk pada kamu. Kamu telah diberi petunjuk. Hudita. Kufita, kamu telah dicukupi. Hufista, kamu telah diselamatkan. Dan wayatanahas syaitanu lahu, syaitan telah dihindarkan daripada kamu. Jadi semasa kita nak turun daripada rumah ni, kita nak istihdar ni. Istihdar supaya kita dapat hasil ihtisab tadi. Bila kita turun daripada rumah, kita pun baca Bismillahi tawakkaltu ala Allahi, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bila kita baca billahil aliyyil azim, kita pun istihdarkan tadi. Apa dia? Allah kata, aku dah selamatkan kau. Aku dah bagi hidayat ke engkau. Aku dah cukupkan engkau. Aku telah
jauhkan kau daripada syaitan. Tak bahasa Arab pun tak apa, bahasa Melayu kita istihdharkan tadi. Sebab apa? Supaya apa? Supaya kita dapat ihtisab, iaitu kita yakin dengan janji. Ni aku dah baca, ni aku dah yakin dah dengan Allah. Maka orang yang baca, yang ada ihtisab dengan istihdharnya tadi, dia ada ihtisab dengan istihdharnya tadi. Maka beza orang yang membuat amalan tadi hanya sekadar membaca sahaja, bezanya langit dengan bumi. Inilah bezanya kita dengan sahabat. Jadi sebab tu Nabi kata, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba. Sama Ramadan, berpuasa, amalan fardu, imanan wa ihtisaba. Iman dan ihtisab, dua sekali. Itu penting tu dalam amalan kita. Jadi baru kita jelas. Bukan sebab itu kenapa dalam dakwah ni kita memperkenalkan ilmu fadail. Ilmu fadail di tempatnya ada keistimewaan dan kepentingannya, dan ilmu masail ada keistimewaan dan di tempatnya. Jadi tak boleh kata dakwah ni fadail saja. Tapi orang dakwah pun janganlah duk main fadail. Masail pun kena tahu. Kena tanya, kena pergi jumpa guru-guru, tanya guru-guru. Begitu. Kalau tak sempat duduk dalam majlis pun, tanya guru-guru yang mana kita memberi keyakinan dan iktimat kepada dia untuk menjawab soalan kita. Begitu. Jadi yakinnya. Jadi dua hadis kata imanan wa ihtisab. So kita baca. Niat untuk mandi Jumaat juga sekurang-kurangnya boleh dibuat 3 niat. Niat mandi sunat Jumaat, niat mandi hari Jumaat, niat mandi mingguan. Di sini menunjukkan pentingnya istihdhar. Tadilah kena istihdhar dulu, menghadirkan ganjaran yang akan diperolehi, dan ihtisab, meyakini janji Allah dalam melakukan amal. Maka apabila wujud istihdhar dan ihtisab ini akan meningkatkan mutu sesuatu amalan. Oleh sebab itu, setiap amal perlu ada iman, kita yakin pada perintah Allah, perintah Nabi, dan ihtisab, iaitu kita yakin dengan janji Nabi, dengan kita ada istihdhar. Ada yakin dan meyakini janji Allah. Iman tu yakinlah dan meyakini janji Allah dalam amal tersebut. Jika seorang solat dalam bilik yang tertutup, salah solat itu boleh menjadi ikhlas. Ini bab lain lah. Boleh jadi ikhlas atau riak. Berlaku riak dengan wujudnya dalam fikiran, Masya Allah, aku seorang je bangun subuh, bangun tahajud, orang lain semua tidur. Habis dia. Ini untuk diri kita masing-masing. Cek diri kita masing-masing. Hasibu qabla an tuhasabu. Seorang yang menghebohkan sedekahnya pun tidak boleh dihukumkan keikhlasan, tidak boleh dihukumkan keikhlasan dan riak, kerana perbuatannya dihukumkan berdasar dengan niat seorang tadi. Wa innama limri'in manawa. Kita tak tahu apa dalam hati orang. Kita tengok dia buat baik, maka kita kata dia buat baik. Kita tak ada hak kata dia buat tak ikhlas. Sebab ikhlas itu rahsia daripada rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa yang tahu. Tak ada siapa yang tahu. Maka seorang itu menghebohkan. Keikhlasan hanya boleh diputuskan oleh Allah, kerana hanya Dia yang mengetahui apa yang ada di dalam hati seorang. Ini adalah untuk memelihara manusia agar tidak seorang pun boleh menghukum ke atas orang yang lain berdasarkan zahir perbuatan. Satu orang tu dia derma berapa? Satu replika jet 2 juta. Semua orang kata, dia orang kata pukul gambar. Video, pukul gambar. Tu pun kita tak boleh kata dia tak ikhlas, sebab wa innama limri'in ma nawa. Kita tak tahu apa yang ada dalam hati seseorang. Khair. Maka berkata, ni bahagian sufi sikit, Fudail ibnu Ayyas, muka surat 130. Fudail ibnu Ayyas berkata, Fudail ibnu, saya kena habiskanlah untuk hadis iman kita hari ni lah, sikit lagi lah. So kita masa ambil dalam 10 minit lagi lah. Wa in, kata Fudail ibn al-Ayyas, tarkul amali li ajli an-nas wa huwa ar-riya, wal amalu li ajli an-nas wa huwa syirik. Meninggalkan sesuatu amalan baik
Sebab takut manusia. Kerana manusia, nanti aku buat apa orang kata aku pula. Tak ikhlas tu. Buat tu derma-derma tu. Tak ikhlas tu. Apa pula. Itu sebenarnya riak. Takut nak buat baik, takut orang kata kita riak. Orang kata kita sesuatu. Itu namanya riak. Sebab kita takut ke orang. Kita takut orang cemuh kita lah, kita nak buat baik. Itu nama dia riak. Tetapi melakukan sesuatu amalan, kita buat ni sebab nak tunjuk ke orang, itu syirik. Ini orang sufi dia tinggi selalu. Orang sufi tu. Jadi kita ni orang-orang pertengahan. Tapi nak beritahu juga apa perkataan Huzail ibnu Ayyas. Tarakul amali li ajlin nas wa huwa riya, dan wal amalu li ajlin nas wa huwa syirik. Sebelum Fatah Makkah, hijrah itu adalah satu kefarduan, iaitu berakhirnya dengan Fatah Makkah. Mana hakikatnya la hijrata ba'dal Fatah, Nabi kata tak ada lagi hijrah Fatah. Tetapi makna penghijrahan daripada Makkah ke Madinah dipanggil hijrah badiyah, hijrah badiyah. Bila nak masuk Islam, dalam sahabat daripada hijrah badiyah, hijrah bata, hijrah badiyah. Kalau dakwah tu duk pening kan, orang selalu masyarakat kita sebut hijrah badiyah, hijrah bata. Hijrah bata ni bila orang masuk Islam, Nabi suruh tinggalkan kampung halaman dia, datang Madinah. Sambut takazak agama, duduk dengan Nabi SAW. Apa yang ada di Madinah tu, di Madinah pun bukan duduk di masjid saja, dia ada rumah masing-masing, ada pekerjaan, tetapi mari di Madinah. Itu hijrah bata, daripada kampung, duduk di kampung-kampung, mari ke Madinah, hijrah bata, 24 hours, get ready. Ana sahmun min sihamin Islam. Aku ni bagai satu panah daripada panah-panah Islam. Ataupun hijrah badiyah. Hijrah badiyah ni bila masuk Islam, datang ke Madinah, masuk Islam, balik kampung balik. Tak tinggal di Madinah, balik kampung balik. Cuma bila Nabi panggil nak perang, datang. Itu on call. Itu badiyah, on call. Begitu. Dan satu lagi hijrah batah. Batah ni memang tinggal di kampung halaman, datang Madinah. Satu hijrah badiyah, masih lagi duduk di kampung masing-masing, tapi on call. Okey ustaz, kita ni nak hantar ustaz ni ke mana? Ke France ni dalam masa beberapa hari. Sedia on call. Macam tu. Jadi hijrah tadi, macam penghijrahan macam tu. Jadi hijrah Mekah Madinah dah tak ada dah. Tapi masih ada dua lagi hijrah yang wujud, iaitu apabila seorang berada di darul kufur dan tidak boleh belajar agama dan mengamalkan Islam, maka wajib dia berhijrah ke darul Islam. Dia duduk tempat orang yang tak boleh belajar agama, dia tak boleh nak amal Islam di situ. So dia kena hijrah. Dia kena hijrah. Penghijrahan tu ada lagi. Dan satu lagi hijrah, maknanya al-muhajir man hajara ma nahallah. Muhajir itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larangkan. Kita berhijrah lah. Dulu kita berhijrah. Ambil hijrah, konsep ni luas lah. Hijrah kita dari segi iman kita, hijrah kita dari segi ibadat kita, hijrah kita dari segi muamalat kita, hijrah kita dari segi muasyarah kita, hijrah kita dari segi akhlakiat kita, dari pergi muamalat kita. Dulu kita pakai kita invest, dulu kita pakai insurans konvensional, so kita pakai lagi sekarang kepada insurans takafur, kepada Islamik. So kita berhijrah lah. Lama dah Ustaz ni kita duk masuk konvensional ni. Tak apa, tinggal lama-lama buka pula dalam, bukan nak tazkir apa, tapi nak bagi tahu kita kena berhijrah kepada Islamik. Itu penghijrahan dia. Jadi hijrah yang dimaksudkan situ, hijrah yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah hijrah Mekah ke Madinah. Hijrah yang dimaksudkan. Jadi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ada dua jumlah di sini. Jumlah yang pertama ialah jazak, jumlah yang pertama syarat, jumlah yang kedua jazak. Maka mengikut kaedah syarat dan jazak perlu ada perbezaan. Maknanya wa man kanat hijratuhu ila dunya, jadi faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jadi seolah-olah tak ada makna yang sama, tak ada perbezaan di situ. Jadi ada dua jumlah. Jumlah itu mesti mughayarah, mesti berbeza. In daraba Zaidun, daraba Zaidun. Jika Zaid memukul, Zaid, maka jika Zaid memukul, maka Zaid telah memukul. Tak boleh. Jadi perbincangan ulama di sini di segi kaedah bahasa Arab memang tak kenalah di segi bahasa Arab di situ. Tetapi ulama telah memaknakan beza lain sedikit. Maka kata apa dia? Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih qasdan. Ada sedikit makna di situ, dia sebagai ibarat mahzuf terselindung. Fa hijratuhu ila Allah wa rasulih natijah. Pada siapa berhijrah
dengan qasad untuk berhijrah, maka natijahnya hijrah tadi untuk Allah dan Rasul. Barang siapa yang berhijrah untuk Allah dan Rasul di dunia, maka hijrah untuk Allah dan Rasul di akhirat. Barang siapa yang berhijrah Allah dan Rasul, maka hijrah tadi diterima oleh Allah. Faman kanat hijratuhu ila dunya lid dunya yusibuha. Zahirnya seorang yang berhijrah Mekah ke Madinah datang sedangkan niatnya untuk mengahwini seorang, niat akan menghasilkan dunia, bukan satu kesalahan. Boleh tak kita niat nak hasilkan dunia daripada itu? Tak jadi salah sebab dia tak buat benda haram pun. Tetapi sebaiknya apabila sesuatu amalan agama itu dilakukan, maka sepatutnya 100% untuk Allah. Jika seorang melakukan pekerjaan dunia dan niat untuk mendapat pahala, bukan menjadi dosa. Untuk mendapat dunia, dia buat pekerjaan dunia dengan niat untuk dapat dunia, tak jadi dosa pun. Kalau syarak membenarkan, tak menjadi dosa pun sebab benda tu benda syarat. Dia buat kerja dunia, berniaga semua nak dapat dunia, tak apalah, dia mengikut syarat-syarat dia tadi. Sebab kita tak boleh kata tak boleh nak kerja dunia nak dapat dunia, mana boleh? Tak boleh. Tetapi untuk melakukan pekerjaan agama, niat hendaklah tulus semata-mata kerana Allah. Cuma niat kita tu bukan untuk dapat dunia, kerana Allah. Dunia tu akan datang sebagai zimnan saja, Allah akan datangkan untuk kita. Niat untuk berkahwin bukan haram dan tidak juga makruh. Sahabat tadi nak berkahwin, tak haram tak makruh, bahkan dia satu benda yang harus, mubah semata-mata, bahkan mustahab, bukan mubah pun, bahkan mustahab dan sunnah. Akan tetapi dalam melakukan pekerjaan agama, maka hendaklah diniatkan kerana Allah, dan dunia tetap akan datang walaupun tidak diniatkan. Oleh itu yang demikian, dalam melakukan pekerjaan agama, keikhlasan sangat penting. Mereka yang ikhlas, iaitu mereka akan kekal dalam pekerjaan. Sebab apa? Kita ikhlas, bila kita niat betul-betul ikhlas, insya-Allah kita akan kekal dan istiqamah di dalam melakukan kebaikan. Bahkan dalam pekerjaan agama tidak boleh disertakan dengan niat yang lain, walaupun mubah, apatah lagi niat yang haram seperti sum'ah dan riya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, waman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka sesiapa yang berbuat kebajikan sebesar zarah, nescaya akan dilihat dalam surat amalnya, dan sesiapa yang berbuat kejahatan sebesar zarah, nescaya akan dilihat surat amalnya. Zalzalah ayat 7 dan 8. Dalam ayat ini boleh disabitkan bahawa diharuskan untuk niat untuk dunia, tapi tak boleh lebih daripada niat untuk agama. Kalau sama banyak, dunia 50, akhirat 50, tak apa, tak jadi masalah. Dalam ayat ni lah, sebab ustaz ulama telah istimbatkan hukum di situ. Jadi hadis muttafaq alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada sahabat yang sama. InsyaAllah itu sedikit sebanyak. Pengajian kita dah sejam 20 minit lah. Saya ingat ada persoalan-soalan. Nanti tuan-tuan, nanti esok tak apalah, persoalannya ni kita beri. Sebenarnya tak ada apa yang nanti soalkan, tapi apa yang nanti soalkan nanti tulis dan whatsappkan pada saya. So saya akan jawab. Saya akan jawab lah. Tapi berkenaan dengan niat ni lah, saya akan jawab dalam kuliah kita keesokan harinya, insya-Allah. Wallahu alam. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana طيب لنا كسبنا وكنعنا بما رزقتنا ولا تزهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, mertua kami, abang kami, kakak kami, adik kami, jiran tetangga kami, sahabat handai kami, warga-warga kami, datuk nenek kami, asatizah kami, talamizah kami, anak isteri kami dan seluruh umat muslimah ya Allah. Ya Allah, hilangkanlah ya Allah. Ya Allah, ujian yang telah kau datangkan di seluruh dunia ini, iaitu dengan COVID-19 ini ya Allah, kau hindarkanlah ya Allah. Kau hindarkanlah daripada kami, kau nyahkanlah daripada
kami, supaya kami dapat kembali untuk hidup sebagaimana kami hidup sebelum ini. Ya Allah, bantulah kami, maafkanlah kami terhadap dosa-dosa yang telah kami lakukan. Kami hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan noda. Ya Allah, kami benar-benar menyesali terhadap dosa kami. Kami berjanji tidak akan melakukannya lagi. Untuk akan datang kami tidak akan mengulanginya sampai bila-bila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.